Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid tahun 5 cerdas? Ustaz harap semua sihat walafiat untuk pembelajaran kita pada pagi ini. Hari ini pendidikan Islam tahun 5. Bidang adab dengan pada minggu lepas punya tajuk unit 3 bijak berkomunikasi. Boleh rujuk muka surat 4. Baiklah murid-murid, standard kandungan seperti minggu lepas juga 6.3 merumus konsep adab berkomunikasi yang menepati syarak dan mengamalkannya secara beradab dan objektif pembelajaran, murid dapat pertama menjelaskan perkara halangan untuk beradab dalam berkomunikasi dengan betul. Kedua, menganalisis kepentingan beradab ketika berkomunikasi dengan tepat. Bijak berkomunikasi. Sambungan dia, apa dia kita nak belajar? Kepentingan beradab ketika berkomunikasi. Apa dia penting? Kenapa penting kita beradab? Kita tengok kepentingan beradab kepada individu. Kedua, kepada masyarakat. Ketiga, kepada negara. Itu kepentingan dia. Apa kepentingan kepada kita tengok individu. Kepentingan kita beradab. Mendapat pahala. Yang inilah yang kita orang Islam nak rebut di dunia. Di dunia ni tempat kita nak merebut, mencari, mengumpulkan sebanyak mana pahala. Sebab di akhirat tempat kita nak berehat. Kalau tak ada pahala di akhirat kita tak boleh rehat lah. Yang kedua, disenangi oleh sekeliling. Orang suka dengan kita sebab bahasa kita bagus, sebab cara kita berkomunikasi tidak menyakiti hati orang. Dan yang ketiga, mengeratkan silaturahim. Sebab orang suka mestilah silaturahim bertambah erat kepada individu. Yang kedua, kepada masyarakat. Apa kepentingan dia? Pertama, memupuk sifat hormat, menghormati. Maknanya dalam masyarakat kita kena ada sifat hormat, menghormati. Dalam komunikasi kena jaga hati orang yang kita bercakap itu. Yang kedua, mengelakkan permusuhan dan kebencian. Dapat elakkan permusuhan. Kalau bahasa kita tak baik, kalau bahasa kita menyakiti hati orang, maka akan berlakulah permusuhan dan orang benci kepada kita. Terusnya, kepentingan beradab dalam komunikasi kepada negara. Apa kepentingan dia? Dapat memelihara kedamaian negara. Jadi negara kita aman. Guna WhatsApp, Facebook, guna Instagram. Tak ada buat fitnah, tak ada buat benda-benda yang memburukkan negara. Jadi negara kita akan damai. Kedua,
menjamin keselesaan hidup di dalam negara. Okey. Apabila damai maka akan selesalah kita sebagai rakyat Malaysia yang hidup dalam negara Malaysia. Dengan dia. Sekarang kita tengok komunikasi bijak seperti Rasulullah. Macam mana Rasulullah berkomunikasi? Okay, pertama, bercakap benar. Okay, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada berdusta untuk membuat orang lain ketawa. Ni orang selalu melawak ni. Benda dia tak cakap benar, dia suka cakap benda-benda yang tak benar, yang tak penting lah. Kadang-kadang sebab suka menipu nak bagi orang suka kan. Okey, yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan teratur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sesekali berkasar dan sentiasa menggunakan bahasa yang baik, sopan dan berlemah lembut. Itu Rasulullah. Kita kena ikut Rasulullah. Seterusnya, ucapan yang jelas. Rasulullah guna ucapan yang jelas. Pada sesetengah keadaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang ucapan baginda sebanyak 3 kali sehingga dipahami oleh pendengar. Kalau kita cakap, orang tak faham, ulanglah. Ni orang tak faham, kita tak nak ulang. Jadi mengikut Rasulullah. Ulang biar orang boleh faham. Okey, yang seterusnya. Sentiasa bersederhana. Ni Rasulullah amalkan. Sentiasa bersederhana dalam komunikasi. Ketika berkomunikasi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersederhana, tidak terlalu banyak cakap dan tidak juga terlalu banyak berdiam. Tu maknanya sederhana, tengah-tengah, tak banyak tak kurang. Tu Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, pilihlah antara dua. Okay, pertama, berkata yang baik. Kalau kita suruh, kalau nak cakap tu kata yang baik. Nombor dua apa? Jika tiada yang baik untuk diperkatakan, diam itu lebih baik. Jadi kalau tak ada apa nak cakap, kalau kita rasa itu sia-sia. Jadi Rasulullah dah ajar supaya kita diam. Sebab itulah yang terbaik. Daripada kita berkata-kata yang apa? Yang tidak bermanfaat. Nanti akan mendatangkan dosa. Baik kita diam. Okey, kesimpulannya. Komunikasi yang sihat dapat menjamin kesejahteraan emosi, mental dan fizikal kita semua. Itulah kesimpulan dia. Maknanya semua yang kita buat, komunikasi yang baik, komunikasi yang bagus, komunikasi yang adabnya semua adalah untuk menjamin kesejahteraan kita, sama ada dari segi emosi, mental dan fizikal. Baiklah. Itu saja untuk hari ini. Sekian sahaja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.